Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar kelas sains 1 dedikasi yang cikgu kasihi. Okay, so untuk sesi pembelajaran pada kali ini, kamu akan belajar tentang pantulan cahaya. Rujuk muka surat 230. Baik, dalam topik ini kamu akan belajar 4 perkara. Yang pertama, ciri imej cermin satah. Kemudian yang kedua kita nak tengok hukum pantulan. So apa hukum pantulan? Kemudian kita nak melukis rajah sinar pantulan cahaya. Dan yang keempat kita nak lihat aplikasi konsep pantulan. Aplikasi konsep pantulan cahaya dalam kehidupan seharian. So tanpa melengahkan masa, kita lihat dulu yang pertama, ciri imej cermin satah pada muka surat 231. So rajah ataupun jadual 8.1 menunjukkan ciri-ciri imej yang terbentuk pada cermin satah. So ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, imej untuk ataupun imej yang terbentuk pada cermin satah adalah tegak. So kalau kita lihat gambar rajah yang ada pada jadual ini, gambar rajah lilin. So kita dapat lihat, so imej lilin adalah sama dengan objek dia, di mana nyalaan api daripada lilin tu di atas dan batang lilin tu berada di bahagian bawah. So ini merupakan imej tegak. Ini yang dikatakan sebagai imej yang tegak. Kalau imej yang songsang, so imej yang songsang maksudnya apa? Nyalaan lilin itu akan berada di bawah dan batang lilin itu berada di atas. So ini adalah imej yang songsang. Tapi kes untuk cermin satah, imej yang terbentuk pada cermin satah adalah imej yang tegak. Kemudian yang kedua, ciri-ciri imej yang terbentuk pada cermin satah adalah saiz objek, di mana saiz objek adalah sama dengan saiz imej. So kita dapat lihat kat sini, saiz objek ini dengan kata lain merujuk kepada ketinggian objek. Jadi ketinggian objek ataupun ketinggian lelaki ini adalah sama dengan ketinggian imej lelaki tersebut. So imej tu yang mana? Imej yang terbentuk di belakang cermin tersebut. Jadi kita lihat saiz objek ataupun ketinggian objek adalah sama dengan saiz ataupun ketinggian imej. Kemudian yang ketiga, ciri imej yang kita nak bincangkan adalah jarak objek. Jarak objek adalah sama dengan jarak imej. So bagaimana ataupun di manakah jarak objek? So jarak objek dikira daripada cermin satah ke objek tersebut. So kat sini ditandakan sebagai OA. So OA ini adalah jarak objek. Kemudian jarak imej adalah jarak daripada cermin satah ke kedudukan imej yang terbentuk. So kita dapat lihat kat sini jarak imej adalah OB. So daripada gambar ini kita dapati bahawa jarak objek dia adalah sama dengan jarak imej. Seterusnya yang keempat, ciri-ciri untuk cermin satah, ciri-ciri imej bagi cermin satah adalah songsang sisi. Songsang sisi. Paling mudah kamu faham, songsang sisi ni adalah contoh bila kita menghadap cermin, kan, kamu berada di hadapan cermin, kamu angkat tangan kiri, kemudian apa yang kamu nampak pada dalam cermin itu seolah-olah kamu angkat tangan kanan. Songsang dia, terbalik dia adalah dari sebelah sisi ataupun daripada sudut sisi. So itu adalah ciri yang keempat pada cermin satah, songsang sisi. Dan ciri yang terakhir adalah maya. So maya ni apa maksud maya? Maya adalah imej yang tidak dapat dilihat pada skrin putih.
Okey, skrin putih. Katakan cikgu letak satu skrin di belakang cermin ini, maka pada cermin putih itu tidak pada skrin putih itu tidak akan terbentuk image objek. Okey, image objek. Image tangan kamu tu tak akan terbentuk pada skrin putih. Okey, so itu adalah maksud image maya. Okey. Baik, kemudian kita lihat yang seterusnya adalah hukum pantulan. Okey, so apa dia hukum pantulan? Okey. Apabila suatu sinar cahaya ditujukan ke atas cermin satah pada sudut tertentu, okey, iaitu sudut 7, sinar cahaya itu akan dipantulkan ke sudut tertentu. Okey, sudut pantulan. Okey. So kalau kita lihat kat sini, dia punya sudut 7, okey. Sudut 7 sudut di antara garis normal. Garis normal ni berserenjang dengan satah lah. Okey. Berserenjang dengan satah. Maksudnya apa? Garis normal terbentuk ataupun membentuk sudut 90 darjah daripada cermin satah. Okey. Kemudian kita ada satu kotak sinar menuju ke titik tersebut. Okey. So dia akan membentuk satu sudut 7. Okey. So ini adalah sudut 7. I. Okey, kemudian apabila cahaya tersebut dipantulkan pada titik yang sama, dia akan membentuk satu sudut lagi, iaitu sudut pantulan. Okey, sudut pantulan. Okey. So, kita lihat hukum pantulan ada dua perkara penting dalam hukum pantulan. Yang pertama, sinar 7, sinar pantulan dan garis normal semuanya berada pada satah yang sama. Okey, maksud dia apa? Katakan ini adalah satah. Okey, kemudian garis normal tadi cikgu dah terangkan. Garis normal ni adalah satu garisan yang membentuk sudut 90 darjah dengan satah. Okey. Kemudian kita ada satu sinar 7. Okey, so ini adalah sinar 7. Sinar 7 tu akan memantulkan satu sinar lagi, iaitu sinar pantulan. So jika ketiga-tiga ini dalam hukum pantulan, ketiga-tiga sinar ini mesti pada satah yang sama. Okey. Itu idea untuk hukum pantulan yang pertama. Kemudian idea yang kedua, sudut 7I. Okey, ini adalah sudut 7I. Kemudian kita ada sudut pantulan R. Okey, so sudut 7 adalah sama dengan sudut pantulan. Katakan sudut 7 ni bernilai 30 darjah. Jadi automatik sudut pantulan dia mesti 30 darjah juga. Okey, so itulah idea untuk hukum pantulan. Kemudian rajah 8.1 ini menunjukkan rajah sinar pantulan di mana sinar 7, okey, garis normal dan sinar pantulan berada pada satah yang sama. Okey, berada pada satah yang sama. Kemudian antara sinar 7 dan garis normal itu adalah sudut 7. Okey, ditanda dengan simbol I. Kemudian antara sinar pantulan dengan garis normal itu adalah sudut pantulan, ditandakan dengan simbol R. Okey, kemudian kita tengok part yang terakhir dalam topik ini, iaitu aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian. Okey, so aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian. Yang pertama adalah kon. Okey, pada kon ini diletakkan satu warna. Warnanya lebih terang, okey, dan bersifat sama seperti cermin satah, iaitu bahagian ini boleh memantulkan cahaya. Okey, so kenapa kita letak kon ini? Okey, biasanya kon ini diletakkan sebagai tanda ataupun sebagai amaran. Okey, katakan dekat satu jalan tu ada lubang. Okey, jadi kita letakkan kon ini
pada jarak tertentu untuk memberikan amaran kepada pengguna jalan raya yang lain ada sesuatu yang berlaku pada jalan tersebut. Okey, kemudian kalau kita tengok papan tanda, okey, papan tanda bagi kawasan tertentu. Okey, so kalau kita lihat dia memancarkan semula cahaya apabila cahaya terkena kepadanya. Okey, so ini adalah aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian. Okey. Okey, so itu berkaitan dengan subtopik 8.3 iaitu pantulan cahaya. Okey, so cikgu harap kamu lebih faham penerangan cikgu. Okey, kemudian bolehlah lengkapkan latihan pada muka surat 232. Okey, mudah saja dia punya latihan. Okey, sekiranya ada soalan boleh tanya cikgu semula nanti. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.